Saya menyambut baik niat kerajaan dalam membangunkan pekanan data utama padu atas tujuan memudahkan pengagihan dan penyaluran bantuan dan subsidi kepada rakyat. Kita semua sedia maklum dengan laporan-laporan berita dan respon daripada rakyat mengenai kekeliruan dan kegusaran terhadap keberkesanan pelaksanaan. Mengikut laporan setakat 21 Februari 2024, iaitu 16.8% sahaja rakyat yang sudah mengemaskini maklumat terkini dalam portal padu. Ini merupakan jumlah yang sangat rendah untuk tempoh berbaki sebulan lagi. Apa yang membimbangkan ialah Menteri Ekonomi sendiri yang berhormat Pandan pernah menyebut bahawa terdapat kemungkinan untuk rakyat Malaysia berisiko tercicih daripada menerima subsidi bersasar sekiranya mereka tidak mengemaskini data mereka dalam padu. Saya berpendapat ia adalah kurang logik kerana ia seolah-olah memaksa atau mengugat rakyat ke atas pendaftaran padu. Poin yang dipetua, semasa kerajaan mensasarkan 100% kadar sasaran pengemaskinian maklumat rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas ke dalam sistem padu, saya ingin menjahirkan kebimbangan saya terhadap rakyat negara kita yang tidak mempunyai akses internet atau cerdik digital, terutamanya di kawasan luar bandar dan kampung-kampung pendalaman. Kita harus akui bahawa di negara ini masih terdapat banyak kawasan yang belum benar-benar mendapat capaian atau akses internet yang baik dan masih terdapat rakyat yang masih menggunakan telefon biasa bukannya telefon pita atau smartphone. Ini dapat kita lihat sendiri melalui laporan-laporan terkini yang menunjukkan bahawa pengemaskinian rakyat Sabah dan Sarawak dan rakyat yang tinggal di kawasan pendalaman ke dalam sistem padu masih rendah. Jika lihat pada laman web padu, ianya sangat tidak mesra rakyat di mana rakyat terpaksa mengisi sebanyak 40 soalan daripada 8 bahagian yang berbeza dan jika terlepas atau tidak berjaya mengisi mana-mana satu soalan pun dianggap tidak lengkap. Ia juga memerlukan rakyat mengisi maklumat yang sulit. Oleh itu saya ingin mengingatkan kepada kerajaan, janganlah kerana tanggungjawab kerajaan yang tidak dapat menyediakan akses internet yang baik, rakyat pula yang dihukum tercicir daripada menerima subsidi dan bantuan daripada kerajaan. Malah bukan saja di luar bandar, kadar pengemaskinian rakyat Malaysia ke dalam sistem padu ini berlaku di seluruh negara. Ini kerana terdapat kegusaran terhadap kebocoran dan keciciran maklumat peribadi rakyat Malaysia kepada pihak ketiga. Dalam sidang-sidang parlimen sebelum ini, saya juga beberapa kali membangkitkan isu-isu mengenai kegiatan skam yang berpunca daripada kebocoran data maklumat peribadi rakyat Malaysia dan insiden ini masih lagi berlaku sehingga ke hari ini. Lebih membimbangkan ialah pada penghujung tahun lalu, terdapat kajian dan laporan yang menunjukkan aktiviti jenayah skam atas talian dilaporkan semakin meningkat dan berleluasan di seluruh dunia sehingga ujub satu tema yang digunakan skam damage yang mana telah mengakibatkan ramai juga rakyat Malaysia menjadi bangsa. Melihat kepada insiden-insiden yang berlaku, saya amat memahami dan ingin membawa suara rakyat mengenai kebimbangan terhadap kebocoran data maklumat peribadi rakyat Malaysia kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Puan Yang Dipertua, bulan Januari lalu, Yang Berhormat Menteri Ekonomi menyebut bahawa padu tidak tertaluk kepada PDPA kerana ia didirikan sebagai pusat pengumpulan bekalan data kerajaan dan kementerian dan agensi awam tidak tertaluk kepada Akta Perlindungan Berkenaan. Kenyataan ini juga seolah menyebut bahawa kerajaan dari awal sudah ingin melepaskan tangan daripada bertanggungjawab sekiranya terdapat kebocoran data dan di masa akan datang.